Selamat pagi YouTube semua. Afnan sini. Ni depan saya ni ada dua tong drum plastik yang 200 liter tu. Semalam saya beli daripada ada satu kebun di Rawang berhampiran dengan Three Ocean di area Country Home. Okey, harga satu drum ni dalam RM50 lah. Apa yang saya nak buat dengan drum ni? Saya ada dua. Satu saya nak buat bekas tanaman biasa lah untuk tanaman tanah. Saya just belah dua dan saya gunakan sebagai pasu. Satu lagi ni saya nak buat single barrel aquaponic set saya. Single barrel aquaponic set ni ialah satu barrel ni kita akan buat complete unit, complete ya, satu aquaponic set. Saya buat single barrel aquaponic set ni pada tahun 2010 bulan Mei, dan kebetulan sekarang pun bulan Mei tahun 2020. Jadi untuk mengingati 10 tahun yang saya dah buat reka cipta ataupun reka bentuk single barrel aquaponic set ni, jadi saya buat semula pada tahun ni. Hari ni hujan sikit, jadi saya kena buat bawah porch rumah, dan yalah kawasan jadi sempit sikit lah kan. Jadi apa yang saya akan buat ialah saya akan potong barrel untuk buat single barrel unit ni, lebih kurang 6-7 inci, dan telangkupkan dia, dan bahagian bawah kita buat bekas ikan dan atas untuk bekas tanaman. Dan saya akan letakkan siphon 15mm saya, mini siphon untuk mengawal air. Dan saya akan gunakan satu pump kecil dalam lingkungan 500 ataupun 1000 liter sejam. Cukuplah. Cuma bila pump kecil tu dia cepat tersumbat. Jadi saya tengok apa pump yang terbaik. Kemungkinan saya akan gunakan 1000 liter sejam punya pump, yang mana ia akan memberi lebih air. Okey, mari kita tengok macam mana saya buat benda ni. Untuk single barrel aquaponic kali ni, saya akan menggunakan pasu, bukan lagi loose hydroton ataupun leka dalam grow bed. Jadi boleh juga kalau saya nak gunakan loose hydroton, tapi saya nak cuba menggunakan pasu oleh kerana senang lagi untuk saya menyelenggara, dan pokok-pokok pun akan jadi lebih kemas dan mudah dikawal selia. Jadi pasu yang saya nak gunakan tu standard pasu ni lah yang saya gunakan pada gutter grow bed saya. Jadi mudah lah, jadi tak ada perlu kita ambil banyak jenis pasu kan. Jadi apa yang saya nak buat, saya akan potong ketinggian grow bed cukup-cukup saja untuk pasu. Jadi saya dah sukat tadi lebih kurang 6 inci daripada atas ke sini. Jadi kita akan tanda. Jadi saya dah buat sikit alat untuk memudahkan kerja. Jadi kita akan tandakan mengikut sukatan yang telah saya buat. Sudah sukat semua. Seterusnya saya letak masking tape. Bila kita dah tanda 6 inci keliling, jadi kita letak masking tape untuk memudahkan kita memotong. Jadi ini kalau boleh dikatakan sangat nipis ya untuk buat grow bed, tapi macam gutter grow bed tak perlu tinggi dan dia boleh berhasil untuk menanam pokok-pokok boleh menanam pokok. Jadi samalah dengan gutter set system ni, kita tak perlu buat grow bed yang besar dan tebal. Buat yang hanya buat yang nipis cukup lah. Kerana kandungan air dalam single barrel ni tak berapa banyak. Jadi kita memerlukan air yang sebanyak mana yang boleh untuk kita bela ikan. Jadi kita taruhlah. Hari ni hujan, jadi saya terpaksa buat di bawah bumbung. Kita boleh buat di belakang, jadi mudah sikit. Jadi kita letakkan tape. Bila kita buat dengan tape, katalah ini kita rasa terlalu nipis, kita boleh potong di sebelah atas tape. Jadi kita akan dapat yang lebih tebal sikit lah. Tengoklah macam mana nanti, mana yang sesuai. Kerana sekali kita dah potong, kita tak boleh undur balik ya.
Pemotongan saya menggunakan angle grinder dengan diamond wheel. Sebelum ni 10 tahun lepas saya menggunakan jigsaw, tapi pemotongan dengan jigsaw tak berapa cantik. Jadi saya pernah melihat orang memotong menggunakan diamond wheels. Jadi diamond wheels ni lebih baik lah. Jadi saya akan cuba. Cuma saya tak berapa biasa dengan diamond wheels ni, jadi kena berhati-hatilah. Pakai pelindung mata wajib. Kita tak nak ada apa-apa kemalangan berlaku. Jadi saya akan potong barrel ni, kerana saya akan ada satu peluang saja untuk memotong. Silap kita akan merosakkan barrel. Sebaik-baiknya kalau ada pembantu. Pemotongan pertama yang paling sukar, kemudian kita akan ikut saja untuk memotong. Okey, pemotongan selesai. Alhamdulillah dia potong dengan cantik. Pasal kita menggunakan diamond wheel, tak ada sengit-sengit sangat. Kalau saya menggunakan jigsaw, begitu sukar. Tetapi selepas saya potong dua ini, kemudian kita akan potongkan lubang satu, lebih kurang di sini. Apa yang saya gunakan, kadang-kadang saya gunakan polystyrene, pinggan polystyrene kecil untuk saya buatkan acuan bagaimana nak potong. Tapi bila saya potong di sini, saya terpaksa menggunakan jigsaw pada bahagian-bahagian yang bukan lurus. Lagi satu, kalau kita nak potong di bahagian tepi ni, seboleh-bolehnya kita potong dulu sebelum kita potong dua. Kerana bila kita dah potong dua, drum ni mungkin melentur lebih. Tapi tak apalah, kejap lagi saya akan potong bahagian sini, tak ada apa, dengan jigsaw perlahan-lahan. Mungkin saya kena drill dulu untuk buatkan satu lubang untuk sebagai permulaan, kemudian baru saya buat menggunakan jigsaw. Tengoklah macam mana. Mungkin bahagian yang lurus saya akan menggunakan angle grinder dengan diamond wheel. Bahagian yang melengkar saya akan menggunakan jigsaw. Baiklah, seterusnya saya nak tandakan apa yang patut. Elok juga kita cuci dululah sebelum kita teruskan. Kerana tub ni dia barrel ni selalunya dia letakkan chemical. Kali ni sabun. Jadi kita eloklah cuci. Apa yang kita perlu tahu, kita perlu beli barrel yang warna dia cerah sikit. Yang gelap, lagi gelap mungkin akan letakkan chemical-chemical yang lebih berbahaya. Jadi ini sebagai sabun dan shampoo, okeylah. Jadi cucilah, bersih-bersih sikit kan. Saya dah tandakan secara ringkas apa yang saya nak potong. Jadi kemudian saya akan potong lah. Air paling tinggi pun paras ni je lah. Tapi kalau kita nak buat kecil kan, saya akan naikkan sikit tip ni, kecilkan. Jadi kemungkinan saya akan kecilkan lah. Nampak besar sangat ni. Sudah selesai saya potong menggunakan diamond cutter dan jigsaw. Ketinggian potong ni lebih kurang 6,5 inci dan ini 2 inci. Lebar dia tu terpulang lah, saya pakai agak-agak yang tadi. Biar potong kecil dulu, jangan terus besar. Nanti kalau kecil kita boleh besarkan, kalau besar kita tak boleh nak kecilkan.
Ya, semua dah cuci, biarlah kering. Ni yang telah dipotong tu, boleh buat template lah kalau saya nak buat lagi satu. Dan ini bahagian atas grow bed. Oleh kerana dalam ni tidak rata kan, mungkin saya akan letak satu layer hydroton untuk meratakan, kemudian baru pasu saya letak di atas tu. Kalau tidak, benda ni akan mengganggu. Penutup ni mesti kedap air. Ada tong yang kita boleh letak siphon di tengah, tapi yang ini tak boleh pasal dia ada tulang ni besar, tak boleh. Jadi tong yang lagi satu tu mungkin boleh. Ada tong yang rata di sini, boleh letak siphon. Ini nampak gayanya siphon saya akan letak di bahagian tepi, dan water inlet pun saya akan letak di bahagian tepi. Jadi di sini saya akan letak satu lubang untuk water inlet dan satu lubang di sini untuk siphon, 15mm punya siphon. Dan lain-lain saya akan letakkan ini di atas ini, dan saya akan lubangkan dia. Macam ada contoh, sudah ada lubang yang dah dibuat macam ni. Ada lubang, saya terlubangkan di sini dan lubangkan di bahagian tong bawah. Kita akan ikatkan menggunakan kabel tie. Itu sajalah. Kemudian lepas ni saya akan buat piping, mencari pump, dan saya siapkanlah benda ni. Jadi buat masa ni saya hanya nak kemas-kemaskan dan siapkanlah lubang-lubang yang perlu. Mudah saja buat benda ni. Saya rasa dalam masa 1 jam, 2 jam boleh siap lah. Cuma berhati-hatilah kalau kita nak potong. Cuma yang ini, plastik ni lembut sikit. Dulu saya pernah buat satu lembut macam gini. Kalau saya menggunakan batu dalam grow bed tu, dia tak boleh menampung, dia collapse. Ada dalam video, dalam blog saya tunjuk yang dia dah kemik. Tapi oleh kerana kita gunakan hydroton sekarang, dia ringan, jadi tak ada masalah lah. Okey, saya akan sambung lagi. Pemasangan awal baru selesai. Saya dah buat siphon. Sekarang saya tengah masukkan air. Saya gunakan pump Astro 1000. Water feed ni tak berapa cantik lah, kerana saya gunakan pipe 15mm. Mari kita dekat sikit lah. Okay. Pemasangan ni tak berapa cantik. Saya tak berapa hati dengan pemasangan ni. Ni Astro 1000 punya pump. Mungkin saya akan buat leak hole sini. Di sini leak hole, saddle valve untuk alihkan air kalau terlalu kuat. Ini saya cuba dululah. Siphon, simple siphon dulu saya test. Saya tak nak adjust apa-apa lagi. Ini first run ni. Dari segi di atas water feed ke sini, kosong lagi, tak ada apa-apa. Ni siphon ni yang saya gunakan outer casing 2 inci 2 inci. Ini saya gunakan 15mm, 25mm, dan extender ni saya gunakan 25 extender bagi tinggi. Sebaik untuk siphon jangan panjangkan tengkuk siphon, biar panjangkan mulut dia. Kalau kita panjangkan tengkuk dia susah. Kita boleh lebih elok kita panjangkan mulut dia menggunakan pipe yang besar tu ke atas. Kalau kita panjangkan tengkuk tak berapa cantik. Panjangkan mulut lagi bagus dari segi pengawalan siphon. Dan ini saya gunakan Van Cow 2 inci. Jadi kerana saya mungkin nak taruh hydroton di paras sini, jadi loose hydroton. Bila kita ada loose hydroton, kita kena ada strainer kan. Kalau pot saja tak ada loose hydroton, saya boleh gunakan sokop yang saya buat castellated di bawah tu. Ini kita nak cubalah. Saya nak on kan. Ini simple aja. Oleh kerana tong ni tak berapa rata kan, jadi siphon tu saya rasa macam sengit sikit. Jadi saya tak tahu macam mana efek dia. Selalunya saya pasang siphon di tengah, jadi dia dapat menegak dengan cantik.
Kali ni dia sengit sikit, jadi tak apalah, dia akan cuba saja. Dan air pun dah mungkin banyak tu, nanti kita switch on kan. Ini test saya dulu ni, pasang installation ni belum betul lagi. Ya, kita pasang. Okey, ni air masuk. Kalau ikut nampak pada air ni mungkin terlalu kuat lah. Saya besar kemungkinan saya terpaksa alihkan air tu, buatkan bleeder hole kejap lagi. Lubang bila kita gunakan pipe kecil, jadi wire pun pendek lah, jadi kita kena sambung. Tebukkan satu lubang belakang ni untuk masukkan electrical wire. Ini sementara je lah untuk masukkan air. Dan ini untuk water level. Nanti kita letakkan 15 mm punya fitting supaya cantik lah dia punya air melimpah. Ada lagi beberapa lubang sini saya tak ikatkan dengan kabel tie. Pasal ini masih percubaan. Kalau saya perlu buka tak adalah banyak sangat, rugi kabel tie. Okay, pump. Macam saya cakap tadi lah, mungkin pump ni terlalu kuat, jadi saya terpaksa buat bleeder hole dekat sini. Ni nampak tu bocor lagi. Bocor ni bukan apa, pasal saya tak ikatkan lagi, tak sealkan lagi. Ni saja trial run ya. Itu bocor biasalah tu bila kita ketatkan. Okey lah. Ini semua test dulu. Bila kita nampak apa yang kita perlu perbaiki, kita betulkan lah. Siap pun. Berapa jam buat benda ni. Mula-mula saya ingat nak gunakan pasu, tapi macam saya tunjukkan tadi kan, dia ada tulang kat dalam tengah tu. Pasu susah nak letak. Jadi saya letaklah dulu penuh dengan hydroton dalam ni. Dan kalau saya dapat pasu yang sesuai, barulah saya akan gunakan pasu. Kalau tidak, biarlah macam ni dulu. Kita akan tanam pokok-pokok. Nantilah kita akan fikir cara yang terbaik. Mungkin kita taruhkan partition sini. Tengoklah, ini semua macam-macam boleh buat kan. Okey, mari kita tengok secara dekat macam mana benda ni kan. Single barrel aquaponic set saya. Jadi baru tadi saya letakkan hydroton. Dan macam saya cakap tadi lah, tak boleh letak pasu pasal ada tulang tengah tu. Jadi biarkanlah macam ni. Nanti kalau saya dapat idea macam mana nak letak pasu, saya akan letak lah. Mungkin saya letak partition ke apa ke. Ini semua tak berapa penting ya. Yang penting benda ni kita akan cuba untuk dia berfungsi. Mari kita tengok tempat bekas ikan ni lah. Jadi siphon, okey, siphon ni berjalan dengan lancar. Dan water inlet ni dia, cara dia saya buat. Sebelum ni saya buat ada leak hole pakai saddle valve, tapi mercik kan. Jadi saya buatlah vertical diversion ni, dia akan letak bawah. Macam saya cakap lah, kita boleh gunakan stopcock, tapi saya lebih suka kepada installation yang ringkas. Jadi kalau kita boleh dapat installation yang ringkas, itulah yang sebaik-baiknya lah kan. Kalau kita letak macam-macam komponen, mungkin kita tetap terikat kepada komponen-komponen. Ni saya akan biarkan dia run dalam 3-4 hari lah. Nanti saya akan letakkan ikan mas. Ada ikan mas kat belakang tu 3 ekor, nanti saya letaklah dalam ni. Dan saya akan belilah ikan-ikan lain. Air dalam ni dalam lebih kurang 70 ke 80 liter. Jadi kalau 80 liter boleh letak 20 ekor ikan. Tapi tengoklah pasal kawasan ni terlampau kecil kan. Ikan anak kalau ikan mas boleh letak sampai 20 lebih pun boleh letak dalam ni, tak ada masalah. Jadi oleh kerana tempat ni kecil, saya rasa saya akan letak ikan mas yang murah-murah tu sajalah sebagai sebagai cubaan ya. Dulu saya letak lampam dalam ni. Okey, tak ada masalah. Baiklah, ini dah siap dah semua ni. Baiklah YouTube, setakat ni sajalah ya. Buat masa ni saya nak run benda ni. Tengok dalam masa 2-3 hari ni saya akan letaklah ikan-ikan macam saya cakap tadi.
Dan saya akan tanam pokok-pokok yang saya tengah semai yang ada kat belakang tu. Dalam masa 2 minggu, seminggu 2 minggu, bila pokok-pokok belakang tu dah besar sikit, sesuai untuk ditanam kepada grow bed, saya akan masuklah ke dalam ni. Okey, terima kasih. Bye.